Tadabbur surah Qadr kan? Tadabbur surah Qadr tuan. Tayyib, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina rasulil karimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam hadisnya pernah bersabda, riwayat Imam Bukhari, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa fi riwayah fi Nasa'i wa ba'duhum wa ma ta'akhkhar. Nabi bersabda, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan solat tarawihnya, dengan zikirnya, dengan ketaatannya, imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah, wahtisaban, hanya mengharapkan anugerah pemberian pahala daripada Allah, semata-mata hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan segala dosanya. Moga-moga kita yang baru selesai solat tarawih ini tergolong daripada golongan orang-orang yang telah menghidupkan malam Ramadan, dan moga-moga kita juga tergolong daripada golongan orang-orang yang telah diampunkan segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah, kerana kita dah masuk pada 10 yang terakhir, Allah kata pepatah bahasa Arab, isyrina qad dhahab wa ma bagiya fahuwa dhahab atau kama qala, 20 telah berlalu, zahab, yang tertinggal 10 ini ianya adalah seumpama emas bernilai. Untuk orang-orang mendapatkan hasilnya, moga-moga kita tergolong daripada golongan orang-orang yang benar-benar mengambil peluang Ramadan kali ini, insya-Allah. Kerana belum tentu kita akan bertemu lagi pada masa akan datang, belum tentu kita akan menghabiskan Ramadan ini. Jadi waktu yang kita ada padanya, kita manfaatkanlah dengan sebaiknya, insya-Allah. Jadi bersempena dengan 10 terakhir, dan padanya dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taharru Lailatul Qadri fi 10 awahiriha. Carilah kamu malam Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir. Dalam riwayat mengatakan pada yang ganjil pada 10 tersebut. Jadi hari ini insya-Allah kita akan tadabbur sedikit surah Al-Qadr. Surah yang Allah Subhanahu wa taala membicarakan kepada kita berkenaan dengan Al-Qadr, iaitu satu malam yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, khususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebelum tersebut, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, ma'ruf bulan Ramadan ini merupakan bulannya Al-Quran, yang mana interaksi seseorang kepada Al-Quran di bulan Ramadan ini boleh berlaku dalam 3 cara. Pertama, dalam cara dia membaca Al-Quran. Dan ini banyak kita lihat kepada para a'immah, ulama-ulama dalam syariat kita ini, daripada zaman dahulu sampai sekarang. Apabila masuk di bulan Ramadan, ada daripada mereka yang akan mengkhatamkan satu hari 2 kali. Seperti yang Abu Hanifah, satu hari dia akan mengkhatamkan 2 kali Al-Quran, siang sehari, malam sehari. Ini cara berinteraksi yang pertama. Cara berinteraksi dengan Al-Quran yang kedua adalah dengan kita bertadarus, dengan seorang membaca, yang lain mendengar, kemudian dia membaca, yang lain pula mendengar. Ini yang diajarkan atau lebih tepat dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama malaikat Jibril ketika mana Nabi masih lagi hidup di bulan Ramadan.
Dan cara ketiga ini yang agak kurang dipraktikkan. Ramai yang membaca, ramai yang bertadarus. Namun cara ketiga ini adalah antara cara yang dengannya itu kita boleh menjadikan Al-Quran sebagai manhaj, Al-Quran sebagai metodologi, Al-Quran sebagai panduan hidup kita, iaitu kita mentadabbur akan makna Al-Quran. Bagaimana kita ingin menjadikan kalamullah, kita ingin menjadikan firman Allah sebagai satu benda yang membantu kita, memandu kita dalam kehidupan seharian kita kalau kita tidak mengetahui maknanya. Jadi perlu untuk kita memperbanyakkan mengetahui makna yang sebenar dalam kalam Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadikan ia benar-benar menjadi panduan kita dalam kehidupan seharian kita atau sepanjang kita di muka bumi ini. Berdasarkan makna inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatih, kitab yang aku utuskan kepada engkau yang penuh dengan barakah. Untuk apa? Liyatadabbaru ayatih, untuk engkau mentadabbur, untuk engkau mengambil makna, untuk engkau memahami apakah maksud yang aku perkatakan dalam Al-Quranul Karim. Jadi insya-Allah kita akan tadabbur surah Al-Qadr insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkannya, iaitu Al-Quranul Karim, pada malam Lailatul Qadr. Bagi yang sering baca Al-Quran, bagi yang sering mencari erti Al-Quran, kadang-kadang mungkin terlintas pada pemikiran dia, kenapa Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita belajar, kita tahu, kita mendalami, Allah itu esa, Allah itu satu, kenapa Allah menggunakan lafaz inna, kami? Adakah ini bermakna Allah itu ramai? Kadang-kadang menjadi satu perkara yang menimbulkan was-was, lebih khusus kepada orang yang sekadar mereka nak mengetahui makna Al-Quran, membaca translator. Sekadar mengambil hukum, baca secara lisan. Kadang-kadang benda ni akan jadikan was-was pada pemikiran mereka. Kenapa Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu menggunakan kami? Kata ulama, ini merupakan cara orang Arab dalam penggunaan bahasa mereka. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Di kalangan orang Arab berada pada kemuncak bahasanya. Jadi cara bahasa Arab yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran bersesuaian dengan cara bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab zaman terdahulu. Yang mana apabila mereka ingin untuk menunjukkan keagungan, ingin untuk menunjukkan kehebatan, ingin untuk menunjukkan ketinggian, mereka tidak akan menggunakan dhamir mufrad, iaitu tidak akan menggunakan saya atau aku, tapi akan menggunakan dhamir jamak, kami, untuk menunjukkan seolah-olah walaupun dia merupakan seorang, tapi seolah-olah dia itu menyamai beberapa orang. Ini kalau kepada manusia lah. Allah Subhanahu wa taala apabila menggunakan kalimah nahnu atau inna, kami, bermakna Allah menunjukkan keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala apabila berkhitab atau membicarakan pada suatu benda untuk menyampaikan keagungan perkara tersebut dalam hati-hati orang yang membaca atau mendengarnya. Dan apabila perlukan untuk menggunakan kata mufrad, innani anallah, saya Allah, maka Allah menggunakan pada keadaan-keadaan yang ketika tersebut lebih memberikan makna yang mendalam dalam diri pendengar. Ini caranya bahasa Arab menggunakannya. Bukan bermakna Allah mengatakan inna, kami, bermakna Allah ramai, bukan. Tapi dalam bahasa Arab ianya digunakan untuk pengagungan dan kemuliaan dan juga apa nama dia, ketinggian. Jadi Allah berfirman, inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkannya. Menurunkan apa?
menurunkan ma'ruf, kami menurunkannya, iaitu Al-Quranul Karim. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini tak berlaku kecuali pada 10 yang terakhir. Betul. Baru sahaja berapa hari lepas kita menyambut nuzul Quran, yang mana nuzul Quran ini berlaku pada 17 Ramadan. Lailatul Qadar berlaku pada 10 terakhir. Jadi Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, bermakna sepatutnya mungkin 10 terakhir, 21 ke, 23 ke, 25 ke, 27. Kenapa kita menyambut nuzul Quran pada 17 Ramadan? Kata ulama, iya, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan juga kita menyambut nuzul Quran pada 17 Ramadan. Apa sebabnya? Kerana cara penurunan Al-Quran itu berbeza. Yang Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, adalah penurunan secara sekaligus daripada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Ma'mur yang berada pada langit dunia. Ini penurunan ini berlaku pada malam Lailatul Qadar. Adapun yang kita menyambut pada 17 Ramadan, itu adalah penurunan wahyu yang pertama daripada Baitul Ma'mur, daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi 17 Ramadan waktu pertama turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai yang kelima tersebut. Adapun makna inna anzalnahu fi lailatul qadar adalah Allah menurunkan Al-Quran sekaligus daripada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Ma'mur di muka bumi ini. Jadi beza antara nuzul Quran dan juga Allah menurunkan Al-Quran sekaligus daripada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Ma'mur, iaitu tempat yang berada di langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mana menurunkan Al-Quran, saya ceritakan tadi, daripada Lauhul Mahfuz sampai Baitul Ma'mur sekaligus. Kemudian Allah akan menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan secara sekaligus, tetapi secara berperingkat selama 23 tahun. Apa sebab? Untuk memberikan kesan yang lebih mendalam kepada diri manusia. Macam mana? Allah Subhanahu wa taala apabila terjadinya suatu perkara, terjadinya suatu waqa'i atau perkara atau kejadian, untuk menjawabkan kejadian yang terjadi tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat. Jadi orang apabila terjadi suatu kepada dia, dia mencari akan jawapan, kemudian Allah memberikan jawapan tersebut, jawapan yang diberikan oleh Allah pada keadaan dia mencari, dia memerlukan, dia perlukan, itu akan lebih memberi kesan pada diri dia dan akan lebih dia mengingati berbanding kalau Allah Subhanahu wa taala dah turunkan semua sekali. Kemudian baru terjadi suatu perkara, dan untuk dia mencari daripada ayat yang Allah turunkan, itu mungkin dia terlupa atau teringat, dan juga yang lain-lain lagi. Contohnya Allah Subhanahu wa taala ketika mana menurunkan ayat yang membolehkan orang untuk bertayamum sekiranya tidak menjumpai air. Kenapa turunkan ayat ini? Kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dalam permusafiran, Nabi berhenti pada suatu tempat. Kemudian Nabi bangun untuk bersama kafilah Nabi, gerombolan Nabi untuk pergi pada tempat lain untuk mereka mencari air supaya nak masuk waktu solat dan mudah untuk mereka solat. Namun ketika Nabi nak membangunkan rombongannya, ingin untuk mengajak sahabat pergi mencari tempat yang ada air, Sayyidatina Aisyah mengadu, "Ya Rasulullah, saya punya rantai hilang."
Dan ini bukan rantai kepunyaan saya. Kalau kepunyaan saya tak apa, kita biarkan, kita mencari air. Tapi ini kepunyaan orang. Saya meminjam daripada orang. Tak silap saya daripada kakaknya Asma binti Abi Bakar, atau daripada ibunya. Jadi saya tak boleh pergi kerana ini bilik orang, perlu untuk saya mencari supaya saya mampu berikan semula kepada dia. Jadi Nabi yang nak mengajak rombongan untuk pergi tempat mencari air, tak dapat. Nabi kata berhenti. Aisyah tak jumpa lagi dia punya rantai. Duduk kat tempat tersebut, mencari, tak jumpa. Masuk rehat, sehingga masuknya waktu solat. Ini tempat tak ada air. Sebelum tu sahabat tak biasa tayamum lagi, perlu untuk mencari air baru solat. Jadi orang mula untuk berbicara. Ini semua sebab Aisyah ni. Ini semua sebab dia. Kalau dia tak hilangkan, kita dah boleh mencari tempat yang ada air, dah boleh solat dengan tenang. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam tempat rehat Nabi, datang mencuit anak dia. Dia kata, Aisyah engkau ni, engkau ni. Sayyidina Aisyah tak bergerak. Apa sebab? Rasulullah sedang baring pada pangkuannya. Apabila melihat orang mula untuk menyalahkan Sayyidatina Aisyah, maka turunlah ayat Al-Quran yang membolehkan untuk kita ini apabila tidak mendapati air atau pada musafiran untuk kita bertayamum. Jadi ayat ini turun, atau kebanyakan ayat Al-Quran turun kerana terjadinya suatu perkara dan jawapan kepada perkara tersebut, maka ia akan lebih memberi kesan kepada orang untuk mengingati, mendalami, memahami ayat tersebut berbanding kalau telah diturunkan secara secara sekaligus. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi Qur'an jumlatan wahidah. Berkata orang-orang yang berkufur kepada Allah, kalaulah dia ini diturunkan kepadanya ayat Quran secara sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tak turunkan secara sekaligus. Apa sebab? Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Kerana kami ingin untuk mengukuhkan diri anda. Apabila terjadi suatu diturunkan ayat, maka akan lebih beri kesan kepada diri anda. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, Al-Quranul Karim merupakan antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, yang paling hebat, yang paling luar biasa kedudukannya tinggi berbanding mukjizat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah belah bulan. Nabi pernah keluarkan air daripada tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ketika Nabi berjalan, batu memberi salam kepada Nabi. Nabi pernah menarik pokok datang dekat dengan Nabi seolah-olah kita menarik kain macam tu. Tapi kenapa Al-Quran menjadi mukjizat yang paling besar? Kerana ianya itu kekal sehingga pada akhir zaman. Kita mampu untuk membacanya, mendalaminya, berbanding dengan mukjizat lain yang ia biarpun berlaku, biarpun hebat, namun ia telah terputus dan tidak ada lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman untuk menjaga Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Bukankah Allah juga turunkan kitab Taurat? Allah juga turunkan kitab Injil. Allah juga turunkan kitab Zabur. Ya, kenapa Allah tak menjanjikan untuk menjaga Taurat, untuk menjaga Injil, untuk menjaga Zabur? Kenapa Allah hanya menjanjikan untuk menjaga Al-Quran? Karena hakikatnya Allah dah mentakdirkan akan datangnya Nabi akhir zaman yang mana syariatnya akan menghapuskan syariat yang lain, yang mana Al-Qurannya akan memansuhkan kitab-kitab yang lain. Turunnya Al-Quran, wa imma pada anda ada Taurat yang asli ke, Taurat yang tak asli ke, Injil yang asli ke, tak asli ke, yang perlu anda lakukan tinggalkan kitab tersebut untuk berpandukan kepada Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran merupakan kitab penutup kepada sekalian kitab yang lain, maka Allah janjikan untuk menjaganya supaya masih lagi memberikan petunjuk kepada yang membacanya sehingga kepada akhir zaman.
Kalaulah Allah tak menjanjikan untuk menjaganya, boleh jadi Quran sekarang ini sama macam Taurat. Ada yang nak mengubah, ada yang mengatakan dia paling benar, ada yang mengatakan ini pertama, ini kedua, falhasil. Jadi kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berjanji untuk menjaganya Al-Quran. Ketiga, apabila kita mengatakan Al-Quran merupakan mukjizat, betul? Mukjizat ini suatu benda yang mencari adat, yang memberikan kebenaran tentang ajaran Al-Quran. Di manakah mukjizat Al-Quran? Kita baca setiap hari, mukjizat Al-Quran di mana? Perlu kita faham, kalau kita belajar akidah, kita akan mendapati bahawasanya kebanyakan para rasul mereka akan mendapat mukjizat. Tapi mukjizat mereka tersebut mereka mendapat dari bentuk apa? Dari segi apa? Kata ulama tauhid, setiap para anbiya mereka bakal mendapat mukjizat bersesuaian dengan umat mereka. Nabi Musa alaihi salatu wasalam diberikan mukjizat tongkatnya yang boleh berubah menjadi ular, tongkatnya yang boleh mengetuk batu keluar air, tongkatnya yang boleh mengetuk kepada laut boleh terbelah laut. Kenapa mukjizat begitu? Kerana umatnya pada waktu tersebut merupakan umat yang sedang membesar, sedang berjinak atau berluasa akan ilmu sihir, berluasa akan ilmu silat mata. Jadi datangkan mukjizat yang seolah-olah menyerupai akan perkara tersebut, malah lebih agung daripada perkara tersebut, untuk memberi satu tanda aras kepada kaumnya yang anda buat itu tidak betul. Ini merupakan mukjizat daripada Allah. Kalau anda mengatakan anda betul, maka kalahkanlah mukjizat tersebut. Sama juga apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Mukjizat beliau apa? Allah ceritakan kat Quran Al-Karim, menyembuhkan penyakit sopak, menyembuhkan penyakit itu, malah menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Ya, kenapa dia berikan mukjizat begitu? Kata ulama, kerana pada zamannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ilmu yang sedang berleluasa, masyarakat sedang terdidik dengan ilmu sains atau ilmu perubatan. Jadi menghantarkan seorang rasul untuk memberitahu bahawasanya ini merupakan utusan daripada Allah untuk menunjukkan suatu benda yang besar, yang agung, menyalahi pada kebiasaan umat pada zaman tersebut. Diberikan mukjizat sehingga nak mengatakan walaupun anda hebat berubat macam mana sekalipun, anda takkan mampu untuk menghidupkan yang mati seperti mana aku berikan mukjizat kepada Nabi aku Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala ketika mana menurunkan Al-Quranul Karim. Kenapa Allah turunkan dalam bahasa Arab dan apakah dia punya mukjizatnya? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab sedang ke depan atau sedang hangat kehebatan orang-orang yang mampu untuk berbicara dalam bahasa Arab dengan penuh keindahan, dengan penuh fasih, dengan penuh susun katanya yang indah, penuh dengan balaghah. Sehingga kan kalau orang yang hebat syair mereka tersebut, untuk mengagungkan kedudukan mereka akan digantungkan dekat Kaabah. Pada zaman tersebut itu yang sedang apa nama dia? Sedang pop up. Sedang apa nama dia? Sedang naik. Jadi untuk mengantar Nabi dan mukjizat mengalahkan keadaan zaman tersebut, Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arabnya yang indah, susun katanya yang begitu menanjubkan, sehingga Allah mencabar kepada orang Arab zaman tersebut yang berada pada kemuncak bahasa Arabnya untuk mendatangkan satu surah pun mereka tak mampu. Jadi mukjizat Al-Quran ketika diturunkan adalah kekuatan pada bahasanya. Zaman sekarang macam mana? Orang Arab pun dah cakap fusha dah. Orang Arab pun cakap pasar. Malah kalau negara kita cakap bahasa Arab fusha, mereka tak faham. Mereka cakap bahasa apa ni? Kena cakap bahasa pasar mereka. Jadi kalau zaman dahulu ya bahasa Arab menjadi kekuatannya, mukjizatnya. Zaman sekarang ya bahasanya kekal menjadi bahasanya dan mukjizatnya bagi yang memahami. Dan zaman sekarang kata ulama, yang perlu untuk diketengahkan, yang perlu untuk digali dan mukjizatnya adalah apa nama dia? Madmun, isi kandungan Al-Quran. Semakin orang mengkaji,
semakin orang menteliti, dia akan terpandu kepada cahaya yang sebenar, biarpun dia tidak memahami bahasa Arab. Jadi Al-Quran tetap kekal mukjizatnya, imma daripada bahasanya atau daripada isi kandungannya. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. La ilaha illallah Rasulullah. Apakah Lailatul Qadar? Ada dua pendapat. Saya ringkaskan sebab kita waktu pun tak banyak. Ni nak tadabbur Quran ni, satu-satu perkataan Al-Quran tu saya kata tadi, bahasa Arab ni indah, bahasa dia mukjizat. Satu kalimah tu ada makna dia. Dan kenapa Allah letak kat situ ada sebab dia. Kalau nak tadabbur betul-betul mungkin ambil masa 2, 3, 4 jam. Walaupun surah pendek macam ni. Ya, kerana bahasa Arabnya begitu mendalam. Bahasa Arabnya begitu indah. Saya ringkaskan. Lailatul Qadar. Kenapakah dinamakan malam tersebut sebagai Qadar? Lailatul Qadar. Malamnya Al-Qadar. Apa sebab? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Qadar itu adalah keagungan, kemuliaan, ketinggian. Sehingga Allah nak menurunkan Al-Quran yang agung. Allah pilih malam yang agung melalui malaikat yang paling agung kepada insan yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahawasanya malam Qadar ini adalah malam yang ditentukan segala takdir seseorang. Kita kembali refresh balik. Pada bulan Syaban yang lepas, Syaban Ramadan yang lepas Syaban ini, kita buat malam nisfu Syaban, betul? Kita membaca 3 Yasin. Dengan niat Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki dan sebagainya. Untuk apa? Untuk moga-moga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki dan sebagainya. Dan ada mengatakan itu malam ditentukan Qadar. Ramai orang bising. Mereka mengatakan, bukankah Allah dah tentukan takdir kita? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan time kita dekat perut ibu kita, dah tulis umur kita, dah tulis ajal kita, dah tulis rezeki kita. Ya kan dah tulis, kenapa perlu minta lagi? Kalau kita minta tambah, akan ditambahkan ke? Jawapannya apa? Boleh buka soalan jawab ke? Okey, ambil jawapan ni saya ringkaskan. Kalau kita belajar tauhid, kita akan belajar bahawasanya ada dinamakan sebagai qada' mu'allaq dan juga qada' mubram. Bahasa ringkas dia apa? Qada' mu'allaq ini adalah yang berada pada catatan malaikat. Seorang itu umurnya aslinya berapa? 60 tahun. Kalau dia berbakti kepada ibunya, dia bersedekah kepada orang, menyambut silaturahim, akan ditambah 30 tahun. Kalau dia berbakti. Ini pada catatannya malaikat. Ini nama dia mu'allaq. Kalau dia melakukan, dia tambah 30 tahun. Tapi di ilmunya Allah, qada' mubram, Allah tahu si fulan hakikat asal umur dia 60 tahun dan dia akan bakti kepada ibu dia, akan sambung silaturahim dan dia akan ditambahkan umur. Allah tahu. Tidak ada benda yang terlepas daripada ilmunya Allah. Yang kita minta itu apa dia? Yang berada pada catatan para malaikat. Tak ada benda yang bertentangan. Ya, Allah dah tentukan. Dan Allah juga tentukan kita akan meminta kepada Allah pada malam tersebut, dan kita akan digandakan pahala, digandakan umur dan sebagainya. Nabi SAW hadis ni Muhammad, Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan umur, untuk dimurahkan rezeki, maka sambunglah silaturahim. Nabi tak tahu ke? Nabi tahu. Tapi maksud Nabi yang berada pada suhufnya malaikat. Hakaza. Jadi ada pendapat mengatakan yang takdir tersebut bukan pada nisfu Syaban, tapi pada apa nama dia? Pada Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bukan. Ya, pada nisfu Syaban tersebut takdir kita minta kepada Allah. Pada malam Lailatul Qadar ini Allah akan turunkan malaikat untuk membereskan permintaan yang kita dah minta pada malam nisfu Syaban tersebut. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami telah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah engkau mengetahui apakah dia itu Lailatul Qadar? Ini cara orang Arab nak beritahu bahawasanya engkau tak tahu apa-apa. Kau tahu tak apa Lailatul Qadar?
Bermakna engkau ni takkan tahu hakikat sebenar Lailatul Qadar yang Allah simpankan rahmatnya, nafahatnya, anugerahnya, limpahannya, engkau takkan tahu walau sedikit pun. Kemudian Allah memberitahu kepada kita apakah dia kelebihan malam tersebut. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam tersebut apabila orang beribadah kepadanya lebih bagus daripada 1000 malam. Ini dalam hadis ada beritahu bahawasanya ketika Nabi berceritakan kepada sahabat tentang seorang daripada kalangan Bani Israel, Nabi mengatakan ada seorang dia tu berjihad fi sabilillah 1000 bulan. Tak berhenti. Bermakna 83 tahun dia berjihad. Ini berjihad korbankan nyawa ni, korbankan nyawa. Sahabat pun kagum. Datang Jibril beritahu, wahai Rasulullah, adakah sahabat engkau kagum? Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau orang beribadah pada malam Lailatul Qadar ini, mereka akan mendapat anugerah, kehebatan, nikmat beribadah, pahala lebih daripada orang yang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan tersebut untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW apabila melihat umur umatnya itu pendek, umat lain itu panjang, jadi umatnya mungkin tak mendapat nikmat kelebihan beramal seperti umat terdahulu. Allah memberikan malam yang mulia ini untuk mereka menyamai bagi orang yang menghidupkannya. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Dan pada malaikat dan roh, ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan roh ini merupakan malaikat Jibril, ada mengatakan roh ini merupakan malaikat yang menjaga malaikat-malaikat yang lain. Falhasil malaikat akan turun pada malam tersebut dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, bilangan para malaikat yang turun pada malam tersebut lagi banyak daripada bilangan batu-batu di muka bumi. Oh, tak sempit ke? Tak panas ke? Ya, malaikat bukan macam kita. Malaikat diciptakan daripada apa nama dia? Cahaya. Kat tempat sini ada 1 lampu, 2 lampu, 3 lampu. Kalau ada 1000 lampu pun, adakah cahaya itu akan bergaduh sama mereka? Tidak. Sebab diri cahaya bukan seperti itu. Walaupun muka bumi ini dia penuh dengan malaikat, ia tidak akan teresak-esak, tidak akan memanaskan dan tidak akan menyempitkan keadaan atau kedudukannya. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni min rabbihim, dengan izin daripada Tuhan mereka, min kulli amrin, untuk mereka melakukan setiap perkara, salamun hiya hatta matla'il fajr, dan salamlah sehingga mana terbitnya fajar. Salam ini terbagi kepada 3. Saya ringkaskan. Pertama sekali adalah, kata ulama, salam tersebut adalah para syaitan dia tidak akan mampu untuk melakukan keburukannya pada malam tersebut. Ini kalau mengikut pendapat bahawasanya yang ikat tu adalah apa dia? Syaitan-syaitan yang besar. Adapun konco-konco terlepas. Ini konco-konco pun pada malam tersebut tak boleh melakukan apa-apa keburukan, menghasut kepada orang ramai. Pendapat kedua mengatakan salam tu ialah para malaikat akan bersalaman dengan orang-orang yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, sehingga kan mereka yang beribadah dan disalam akan mudah menangis dan hibah hati mereka. Pendapat ketiga adalah, kan kita beritahu tadi, malam itu malam ditentukan segala takdir. Jadi Allah nak beritahu salamun, takdir yang ditentukan tersebut semuanya adalah salam, semuanya adalah bagus, semuanya adalah indah. Kerana yang menentukan takdir manusia, biarpun manusia merasakan benda tersebut benda yang berat, tapi kita kena sedar yang tentukan itu adalah Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, yang mentadbir alam, yang tahu meletakkan suatu pada tempatnya. Pasti segala takdir yang Allah tentukan itu adalah yang terbaik buat hamba. Ini secara ringkas berkenaan dengan apa nama dia, tadabbur surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sangat ringkas, dalam masa setengah jam. Moga-moga kita mendapat manfaat dan kita berada pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kita gunakan seinci atau setiap detik daripadanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada bersolat, daripada sedekah, daripada kalau isteri masakkan untuk suami, kalau anak gembirakan hati ayahnya, kalau ayah gembirakan hati anaknya. Ibadah secara kesemuanya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tergolong daripada golongan
tersebut dan dapat beribadah pada malam tersebut dan juga mendapat pahala yang berlipat ganda tersebut. Terakhirnya Nabi mengatakan dalam beberapa hadis bahawasanya malam Lailatul Qadar itu dan siangnya itu pahalanya sama. Jadi kalau kita nak beribadah jangan pada malam hari sahaja, ya siang hari juga kita beribadah. Sebab pahala kalau ini malam Lailatul Qadar, siang ini juga mendapat pahala yang sama kalau kita beribadah padanya seperti mana kita beribadah pada malamnya. Jadi jangan hanya kita mengejar malam, siang kita lalai tengok TV sana, kutuk orang sana, lepak sana, lepak sini. Tapi isikan malam dan siang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Minta maaf kalau terlebih beberapa minit. Moga-moga Allah pandang kita dan mengampunkan dosa kita, menjadikan kita orang-orang menghidupkan malam Ramadan dan kita dipanjangkan umur untuk kita menghabiskan Ramadan. Ramadan kita diterima oleh Allah dan dipanjangkan umur untuk kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan nanti insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi maaf kalau terlewat masa dan juga sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lewat minta maaf. Tak apa. Okey tu.